وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام وللمصنف الشيخ محمد النووي الجاوي وللإمام الغزالي رضي الله تعالى عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung mudzakarah kita di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah kitab Bidayatil Hidayah yang telah disyarahkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Jawi ataupun Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Baik. Jadi insya-Allah kita sambung pada muka surat XX 111. Baik. XXIII. Mana tu? Orang ketiga tu. Baik. Kalau kitab biru 22. Kitab biru 22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, orang ketiga dikuasai oleh setan. Ini sambungan daripada 3 golongan yang disebutkan oleh pengarang kitab berkait dengan orang yang menuntut ilmu tu ada 3 golongan ataupun 3 tingkatan ataupun 3 peringkat. Yang mana kalau kita tengok pada muka surat sebelumnya, tanda yang pertama, golongan yang pertama, golongan yang alim akhirat. Dengan makna tak mencari dunia dengan ilmunya. Ini golongan yang bahagia. Kemudian golongan yang kedua, iaitu pada muka surat XXIII tu, ya, iaitu pada tengah-tengah tu, seorang yang mencari ilmu untuk memenuhi kebutuhannya, ini keperluannya, dengan segera untuk memperoleh kekuatan, kedudukan dan harta, sedang ia mengetahui hal itu tak bagus. Itu dia. Maknanya golongan pertama, golongan yang menuntut ilmu dalam keadaan niatnya betul, bukan kerana inginkan perkara duniawi. Golongan yang kedua, dia menuntut ilmu dalam keadaan dia berhajat kepada perkara duniawi, tapi dia tahu bahawa perkara duniawi itu salah. Ini golongan kedua. Tapi tetap juga dia terus dengan keinginan duniawi. Perkara yang ketiga, golongan yang ketiga, ini golongan yang bahaya. Baru kita masuk kepada golongan yang bahaya, iaitu golongan yang dikuasai oleh nafsu dan juga
syaitan. Disebutkan oleh pengarang kitab, dia kata, maka ia, yakni golongan yang ketiga ni, orang yang menuntut ilmu ni, menjadikan ilmunya sebagai alat untuk memperbanyakkan harta diri dia sendiri, dan untuk membanggakan diri dengan kedudukannya. Disebabkan dia ada ilmu, maka ada di dalam hatinya ujub, yakni merasa diri dia hebat dengan kedudukan dia sebagai seorang yang berilmu. Dan mencari kekuatan dengan pengikut yang banyak. Maknanya, dia mengajarkan ilmu tu untuk mengajak manusia kepada dirinya, bukan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan oleh pengarang kitab. Ini binasa ni. Nah, golongan begini. Lebih binasa daripada golongan yang kedua. Golongan kedua ni dia inginkan duniawi, tapi dia tahu dia ni salah. Tapi golongan ketiga ni, kita tengok nanti. Golongan ketiga ni dia memang jadikan ilmu dia ni sebagai alat untuk dia memperbanyakkan harta diri dia sendiri. Kemudian dia ujub, dia rasa bangga diri dia, dia takabur, dia rasa orang lain dia tak hebat, dia yang hebat. Dan dia cari kekuatan, cari kemasyhuran dengan mengajak manusia ke arah dirinya, bukan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ia memasukkan ilmunya ke dalam setiap tempat. Setiap keadaan dia berbahas dengan perbahasan ilmu. Dia sebarkan ilmu dia ke setiap tempat. Ke setiap kawasan dia sebarkan ilmu dia. Yakni untuk melancarkan banyak tipu daya dengan ilmunya. Maknanya seolah-olah ilmu tu sebagai alat tipu daya dia, supaya orang tertipu dengan dia dengan menganggap bahawasanya dia mengajak manusia kepada akhirat. Sedangkan dia menjadikan alat tu untuk mendapatkan dunia dia. Dan perkara ini kita boleh kiaskan kepada semua perkara. Di sudut ibadat, dia ibadat tu kerana apa? Adakah kerana dia inginkan perkara dunia? Bila dia ibadat tu, adakah dia akan dapat kedudukan di mata manusia dan sebagainya? Boleh dikiaskan kepada banyak perkara. Maka disebutkan di sini, dia melancarkan tipu daya dia. Menggunakan apa? Menggunakan ilmu dia. Jadi ilmu ni jadi alat penipuan dia. Sedangkan ilmu tu betul, bukan ilmu tu tak betul. Tetapi dengan ilmu yang betul inilah dia dapat gunakan agar dapat menipu manusia ataupun agar dapat menipu seseorang agar dia dapatkan keinginan hidup dia, iaitu keinginan duniawi. Dengan harapan dia kata apa? Bisa, maknanya dapat memenuhi keperluannya, iaitu keperluan hajat dunianya, hajat duniawinya, hajat nafsunya. Begitu. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan lagi di samping itu, orang ketiga tersebut menyembunyikan dalam hatinya bahawa ia mempunyai kedudukan di sisi Allah.
Ni yang jadi tempat rosak besar ni. Beza dengan yang kedua tadi tu. Golongan kedua tadi tu, dia melakukan kerosakan, jadikan ilmu tu sebagai alat tipu daya juga. Kerana nak cari dunia. Tapi dia tahu kata dia ni salah sebenarnya ni. Itu golongan kedua. Golongan ketiga ni, dia tak rasa apa yang dia buat tu salah. Oh, ni. Nah, ini berat ni. Nah, baik. Golongan ketiga ni menyembunyikan dalam hatinya, ataupun kita boleh faham dengan merasakan dalam hatinya bahawa ia mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ada maqam, ada darjat di sisi Allah taala. Oh, nah. Kerana sebab apa dia rasa bahawa dirinya tu ada maqam, ada darjat, ada pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala? Kerana memakai tanda ulama dalam penampilannya serta perkataannya. Maknanya apa tuan-tuan? Kerana dia merasakan dirinya ulama, ataupun mungkin dia pakai pakaian ulama, dan juga dia punya kalam dia tu kalam-kalam yang selevel dengan kalam ulama. Isu-isu yang dia boleh bahaskan tu isu-isu besar. Jadi dia telah tertipu dengan pemakaian dia tadi tu. Di sudut mungkin ilmunya hebat, kalamnya tu boleh berbahas, boleh berbicara perkara-perkara yang hebat, lalu dia tertipu dengan keadaan tersebut dengan merasakan bahawa dia ada kedudukan di sisi Allah Ta'ala kerana merasakan dirinya ulama. Kerana merasakan dirinya itu adalah alim yang ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita cerita ni tuan-tuan ni. Bukan hukum siapa-siapa nak, hukum diri kita sendiri. Jangan kita pergi hukum orang lain pula. Jangan tengok nanti, oi, ustaz tu cerita tak apa faham. Oh, dia ni rasa diri dia ulama ni, bukan gitu pula. Jangan salah faham pula lah. Hukum tu diri sendiri, bukan hukum orang. Baik. Ni kita tengah pancung diri kita ni. Tu baik. Padahal ia berambisi. Berambisi ni bercita-cita. Ambition Indonesia. Padahal ia berambisi, bercita-cita, berharap kepada dunia lahir, maknanya zahirnya dan batinnya, secara luarannya, secara dalamannya, hatinya sentiasa tertumpu kepada dunia. Walaupun penampilannya penampilan ulama, walaupun kalamnya kalam ulama, walaupun perbahasannya tu semua dia boleh berbahas dengan ulama-ulama, boleh dikiaskan kepada lain-lain. Walaupun dia ibadah tu dia duduk dengan orang yang banyak ibadah, maka dia rasakan bahawasanya dia ni termasuk ahli ibadah yang ada maqam di sisi Allah. Boleh dikiaskan, bukan kata ulama je. Dan dia pula boleh sentiasa bersama dengan orang-orang ahli ibadah, lalu dia merasakan bahawa dia dah duduk di makam-makam yang hebat kerana sentiasa duduk dengan orang-orang ahli ibadah. Boleh dikiaskan. Tu. Nak duduk tu boleh, bukan tak boleh lah, yang salah faham pula tu. Tapi jangan merasakan diri ni ada maqam, ada kedudukan, ada kehebatan kerana dapat duduk dengan golongan ni. Tu. Itu yang kita nak bahas kat sini ni.
Jangan sehingga maghrur, tertipu dengan keadaan begitu, seolah-olah kita ni pun ada kedudukan hebat ni, dapat duduk dengan mereka ni. Bukan begitu. Tetap kena merasakan tawaduknya diri, rendahnya diri ni, tazallul, merasa hinanya diri. Kemudian kita rasa diri ni tak ada apa, jahil sahaja. Kalau nak dibandingkan dengan mereka ni, maqam mereka itulah yang hebat, kita ni tak ada apa pun. Walaupun kita boleh duduk dengan mereka, ini dengan makna Allah takdir supaya kita dapat keberkatan daripada mereka je. Itu je. Supaya mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita berkat dapat duduk dengan mereka je. Kita rasa gitu. Baik. Orang ketiga ini, orang yang binasa ni, termasuk orang-orang binasa dan dungu. Yang terperdaya, tertipulah dia dengan nafsu dia sendiri, dengan syaitan dia sendiri, dengan syaitan, dengan angan-angan dia, dengan merasakan bahawa dirinya tu telah sampai makamnya, dirinya tu telah banyak pahalanya, dirinya tu ada kemuliaannya. Dia tertipu sebenarnya. Ini yang bahaya ni. Kerana harapan terputus daripada taubatnya. Rojak, tiada harapan untuk dia ni bertaubat daripada keinginan duniawi, disebabkan, dia tulis itu, disebabkan ia mengira, ia tak sedar bahawa ia termasuk orang-orang, dia mengira bahawa dia termasuk orang-orang yang berbuat baik, sedangkan ia lalai daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia tak taubat. Nak taubat apa? Dia merasa diri dia baik. Dia mungkin taubat atas benda lain, tapi dia tak taubat atas sebab keinginan dia tu untuk mendapatkan dunia, disebabkan baginya dia telah berada di maqam-maqam yang mulia. Bahkan merasakan diri itu berada di maqam-maqam yang mulia itu juga perlu dibuang daripada dirinya. Perlu diistighfarkan, diminta ampun kepada Allah Ta'ala, kerana dikhawatiri adanya ujub dalam diri. Merasakan diri itu telah hebat. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana itu tak ada harapan dia nak taubat, kerana dia tertipu dengan diri dia sendiri. Dia tertipu dengan nafsu dan syaitan sehingga dia merasakan bahawa dia termasuk orang yang berbuat baik, sedangkan ia lalai daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Di dalam surah As-Saff, kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sadaqallahul azim. Dalam surah As-Saff disebutkan apa dia? Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu kata benda yang kamu tak buat? Kamu mengajak manusia ke arah kebaikan, tapi kamu tak buat pun ke arah kebaikan tu. Bahkan kamu kata kepada manusia bahawa kamu termasuk orang ahlil khair, orang yang baik, kamu kata pada manusia, tapi kamu sendiri tidak melakukan perkara tersebut. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sebesar-besarnya kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kamu mengatakan kepada manusia bahawa kamu melakukan kebaikan ini, sedangkan kamu tidak melakukannya.
Ini dalam surah As-Saff. Orang ini, kata musannif, kata pengarang kitab, termasuk mereka yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lebih takut kepada selain Dajjal terhadap dirimu daripada Dajjal. Ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi Dajjal akhwafu alaikum min ad-Dajjal. Selain daripada Dajjal, ana min ghairi Dajjal, selain daripada Dajjal, yang aku takutkan kepada kamu ni, lebih daripada aku takutkan Dajjal. Kamu ni bukan Dajjal, tapi yang aku lebih takutkan diri kamu ni, lebih aku takut daripada takut dengan Dajjal ni. Maknanya takut dengan Dajjal, takut fitnah daripada Dajjal tu kepada kamu. Aku takutkan ke atas diri kamu ni, lebih aku takutkan daripada fitnah Dajjal ke atas kamu. Takut apa dia? Ni dia. Maka dikatakan, siapa dia ya Rasulullah? Dalam sebuah riwayat, selain Dajjal, lebih aku takutkan atas dirimu. Maknanya apa? Ada perkara yang aku lebih takut berlaku ke atas diri kamu selain daripada fitnah Dajjal ni. Itu dia. Maka dikatakan, siapakah dia ya Rasulullah? Siapa golongan yang kau takut sangat ni, lebih kau takut daripada Dajjal ni ya Rasulullah? Beliau menjawab, Nabi SAW menjawab, ulama yang buruk, ulama ussu. Itu dia. Ulama ussu. Baik. Maksudnya, ulama yang buruk tu siapa? Ialah setiap munafik yang pandai bicara. Bicaranya hebat. Itu disebutkan akhir zaman ni, qalilul ulama wa kathirul khutaba. Sikitnya ulama, ramainya pemidato. Sedap dia punya syarahan dia. Bodoh hati dan amalnya. Tapi walaupun cakapnya sedap, hatinya jahil, amalnya kosong. Na'udzubillah min dzalik. Kiaskanlah kepada diri kita ni. Kepada diri kita masing-masing kita lah. Walaupun kita kata ulama usuk ni, mungkin dia termasuk di kalangan mereka yang tinggi-tinggi belaka dah ilmunya. Tapi kiaskan juga bila kita ngaji tasawuf ni, kiaskan kembali kepada apa yang berlaku ke atas diri kita. Takut-takut kita termasuk jugalah bila dah kata benda tu tak betul, walaupun itu berlaku kepada ulama, tetapi selain ulama pun tak betul jugalah maknanya. Kalau berlaku kepada dirinya. Itu dia. Maknanya apa? Boleh jadi kita ni bukan ulama, bahkan kita ni bukan ulama, tuan-tuan. Tuan-tuan lah mungkin ulama, Allahu alam lah. Masing-masing alim lah kau lah. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang lebih kita takutkan apa dia? Bicara kita ni pandai, hebat bicara ni, orang dengar, sedap. Sedap dia bahas ni. Sedap dia ni cerita ni. Sedap diri aku ni yang duduk bercerita ni, sedap ni. Tapi hati ni kosong daripada Allah Ta'ala. Amal ni Allah kosong, tak banyak pun. Sekerat je amal ni. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Maka kita tengok pada diri kita. Baik. Dia maknanya bodoh hati ni, maknanya hati kosong daripada ingat Allah lah. Hati tak ingat Allah pun. Duk ingat pada nak dunia. Hati tak nampak akhirat pun. Mata basirah, ainul basirah ni duk nampak dunia je, tak nampak pun akhirat tu. Tak ingat pun pada Allah Ta'ala tu. Tu maksud dia. Amal pula kosong. Bila hati pun kosong, amal pun kosong. Boleh jadi tunggang terbalik dia punya amal dia, tapi tak ada faedah daripada amal dia. Sebab apa? Hati dia tak ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati dia duk ingat pada dunia, nak kepada dunia je.
Maka bila hati dah tidak baik, zahir dia pun akan bermasalah. Walaupun amal dia buat amal zahir itu banyak, tapi bila hatinya tak baik, takut-takut amal zahir dia itu pun sia-sia. Kenapa? Amal zahir ini juga adalah menurut kepada bagaimana batin hatinya. Lepas itu disebutkan oleh Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dalam diri kamu ni ada seketul daging. Mudghah, seketul daging. Idza salahat, kalau baiklah daging tu, maka baiklah seluruh tubuhnya. Daging tu diumpamakan seperti raja, dan tubuhnya tu diumpamakan seperti rakyat. Kalau baik rajanya, elok rajanya tu, maka rakyatnya pun akan baik. Tapi kalau tak elok rajanya, maka tak elok jugalah rakyatnya, tak elok jugalah tubuhnya. Apakah dia daging yang kalau elok maka elok yang lain, kalau tak elok maka tak elok yang lain? Maka kata Nabi SAW, ala wahiyal qalb. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah hati. Karena hati ni yang memancarkan kepada cahaya kerohanian, cahaya ilahiyat dan sebagainya, yang menjadikan zahir amal kita ni pun dibuat dengan niat yang baik. Maka disebutkan di dalam kitab ini, maksud ulama yang ulama yang buruk, ulama yang tak baik tu siapa? Iaitu setiap munafik yang pandai bicara, bodoh hatinya. Maknanya tak ingat pun Allah Ta'ala, kosong daripada ingatan daripada Allah, dan amalnya pun kosong. Ia menjadikan ilmu sebagai pekerjaan untuk mencari makan dan mencari kebanggaan untuk menguatkan dirinya. Itu dia. Ia menyeru orang-orang kepada Allah, sedang ia lari daripadanya, maknanya lari daripada Allah Ta'ala. Dia ajak manusia ke syurga, tapi hakikatnya dia sedang lari daripada syurga. Tapi dia tak tahu, kata dia tengah lari daripada syurga ni. Ni masalah ni. Dia duk ingat apa dia? Dia mengajak manusia kepada syurga dan dia merasakan bahawa dia termasuk ahli syurga. Na'udzubillahi min dhalik. Sebab itu kata Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam Ihya' Ulumiddin, secara kesimpulannya lah, ciri-ciri ulama yang menginginkan dunia ataupun ulama su' itu ada 4. Sebagaimana yang kita bahaskan di sini, samalah lebih kurang disebutkan dalam Ihya'. Iaitu apa? Iaitu dia guna ilmu untuk mendapatkan perkara duniawi je. Dia gunakan ilmu untuk dapat perkara duniawi, harta duniawi. Yang kedua, untuk dapat kedudukan di sisi makhluk. Dengan ilmu ni mungkin dia masyhur. Dengan ilmu ni dia nak dapatkan kedudukan, jawatan, pangkat dan sebagainya. Ni. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kata Al-Imam Al-Ghazali, yang ketiganya untuk cari pengikut. Ini dalam Ihya' disebutkan. Untuk cari pengikut dalam jilid berapa saya tak ingat. Tengok balik dia ada ciri-ciri ulama tu. Yang ketiga, untuk cari pengikut. Dia seronok. Dengan ilmu dia tu makin tambah pengikut. Ni makin tambah pengikut ni. Dia nak cari pengikut supaya apa? Supaya pengikut tu ikut dia semata-mata. Bukan kerana dia nak bagi manusia tu pergi kepada Allah Ta'ala.
Tapi ni perbahasan ni tuan-tuan, ini tak berhenti setakat ni nah. Dia ada perbahasan ni panjang lagi pula. Nah. Dan yang keempat ni apa dia? Yang keempat ni parah. Ini parah. Iaitu apa? Rasa diri itu ada makam yang khusus di sisi Allah Ta'ala. Nah, ini yang keempat ni. Ada sebahagian ulama' lagi menambahkanlah, iaitu rasa iri dengan ulama' yang lain. Nah, ada sebahagian ulama' lagi menambahkan rasa hasad. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, 4 perkara ni, ini yang paling utama ni. Nakkan harta, nakkan perkara duniawi, nakkan kemasyhuran, pandangan makhluk kepada dia, kemudian nakkan banyak pengikut, dan yang keempatnya merasakan diri ni ada maqam di sisi Allah Ta'ala, sebagaimana kita dah bahas sebelum ni sebenarnya. Nah, ini disebutkan secara ringkas dalam kitab Ihya Ulumiddin. Lawan kepada ulama' su' tadi ni, ulama' yang buruk ni, lawan kepada 4 perkara. Iaitu apa? Dia menyebarkan ilmu bukan kerana keinginan duniawi. Ni. Yang kedua, dia menyebarkan ilmu tu bukan kerana nakkan kemasyhuran, nakkan pangkat dan sebagainya. Ini dia lawan baliklah. Nah. Yang ketiga, dia mengajarkan ilmu ni ataupun dia mencari ilmu ni bukan kerana nak cari pengikut. Tapi dia nak supaya semua pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, merasakan diri dia adalah orang yang paling rendah nak dibandingkan dengan seluruh makhluk yang lain. Ni payah. Nah. Itu dia. Ini penyakit besar bagi orang alim ni. Apa dia? Ujub, rasa diri hebat. Bahkan kita kata tak alim pun nah, ujub tu pun dah tinggi dah. Ini kan yang alim. Itu dia. Itu penyakit iblis. Nah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bila disuruh iblis ni untuk sujud kepada Nabi Adam dengan makna litta'zim, untuk mengagungkan, memuliakan Nabi Adam kerana mengikut perintah Allah Ta'ala, dia aba, tolak. Wastakbara, takabur dia, merasa diri hebat. Nah, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, itu rasa takabur tu, rasa diri hebat tu. Itu menyebabkan apa? Menyebabkan dia terhalang daripada merasakan bahawa dirinya adalah yang paling rendah martabatnya. Itu terhalang kat situ tu. Penyebab terhalang tu. Baik. Cuma saya dah bahaskan juga sebelum ni. Kita dah muzakarahkan sebelum ni. Orang yang dia memang nakkan kemasyhuran supaya manusia pergi kepada agama, itu dah dibahaskan sebelum ni. Maknanya sebab tu saya kata tadi tak berhenti di sini. Ada juga pendapat Al-Imam Al-Ghazali yang mengatakan terkadang terpaksa cari kemasyhuran supaya manusia kembali kepada agama, supaya tidak tersebarnya kesesatan. Pun ada juga. Kalau dah tengok kesesatan makin berleluasa, kalau kita tak masyhur dengan diri kita, nah, tak disebarkan iklan-iklan dan sebagainya, tak dikenalkan kepada masyarakat, tak diajak masyarakat pergi ke kelas, takut nanti apa jadi? Takut orang pun akan mengikut perkara yang tak baik tu, golongan yang tak baik tu. Jadi di situ kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, tapi niat tu kena betul tu, kena lurus niat tu kerana Allah Taala. Bukan kerana nak bagi orang datang pada kita, tapi nak bagi manusia tu datang kepada Allah Ta'ala dan terhindar daripada perkara-perkara yang membawa kepada kesesatan. Itu tak apa. Tapi nak jaga tu susah.
Nak jaga tu susah. Nah, itu kebiasaannya kalau yang boleh yang kita kata yang bolehlah nak dapatkan kemasyhuran dan sebagainya semata-mata supaya manusia tu kembali pada agama. Nah, itu biasanya kena ada guru mursyid lah. Kena ada guru mursyid lah. Nah, supaya terjaga hatinya insya-Allah. Baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisani. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah setiap munafik yang pandai berbicara. Yang ni yang kata yang Nabi SAW takutkan selain daripada fitnah Dajjal, yang ni itu dia. Fitnah Dajjal ni maknanya bukanlah Dajjal fitnah kita, Dajjal cerita benda yang tak betul tentang kita, bukanlah. Makna fitnah Dajjal ni dengan makna ujian. Bukan makna fitnah ni Dajjal dia buat fitnah, bukan. Dajjal cerita tak betul tentang kita, bukan gitu. Makna fitnah Dajjal tu ujian. Jadi fitnah ni ada banyak makna pula tuan-tuan, itu kita tak bahaskan panjang lah. Kan biasa orang guna ayat apa? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kan ayat Quran kan. Fitnah itu lebih teruk daripada membunuh. Sebenarnya fitnah di situ bukan dengan makna yang kita faham iaitu cerita benda tak betul tu, bukan. Fitnah dalam ayat tu dengan makna syirik. Syirik lebih teruk daripada membunuh. Tapi biasa kita kata apa? Fitnah tu lagi teruk daripada membunuh dengan kefahaman kita, iaitu apa? Cerita benda tak betul. Sebenarnya dia kena tengok tafsir pada lah, tapi kita tak bahas lah benda tu panjang tu. Baik. Ni sekadar kita nak beritahu kata apa? Fitnah ni ada banyak makna. Fitnah Dajjal ni maknanya apa? Ujian Dajjal. Tu. Dia punya ujian-ujian tu tuan-tuan yang dimulakan Allah. Selain daripada ujian Dajjal tu, yang Nabi takutkan apa dia? Ni, ujian daripada ulama' su' ni. Tu. Na'udzubillah min dzalik. Ni hadis riwayat Ahmad bin Hanbal daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam sabdanya yang lain, sabda Nabi SAW yang lain, yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Baik. Lain ni. Tak kena terjemahan ni saya rasa ni. yang mana? Yang biru tu. Yang biru lain kan? Dia rasa lain dia letak ayat mana ni. Yang ni bukan yang nak dibahaskan di sini dengan makna terjemah yang lain ni. Kalau ikutkanlah hadis riwayat Ahmad dan Tabrani daripada Abi Daud ni, Abi Darda ni, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan, para ulama yang menyesatkan. Iaitu apa? Itu hadis, ana akhwafu ma akhafu ala ummatil a'immatul mudillun. Betul kan? Tu. Ini bukan, yang ni bukan. Yang ni bukan. Kita tentang sama dah. Yasma'u tu. Bukan. Itu silap. Tak payah tulis bahasa Arab tadi pun tak apa. Cukup kita faham, sesungguhnya yang paling aku, yakni Nabi SAW takutkan atas umatku adalah a'immatul mudillun. Itu dengan makna para ulama yang menyesatkan. Dah ulama tapi menyesatkan manusia pula. Itu dia. Baik. Hal ini disebabkan Dajjal bertujuan menyesatkan umat. Wallahu a'lam. Kita sambung ya. Cerita ni panjang pula ni. Cerita ni panjang. Baik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya ingat nak habiskan hari ni, tak dapat habis juga. Tahun depan habis insya-Allah.
Nanti kita akan cepatkan sajalah nak. Dia sebab apa? Sebab apa bab mukadimah ni kena bahas secara terperinci? Kerana kaedah ataupun metod Imam Ghazali ialah bila kita belajar bab-bab tu nanti, kita akan rujuk kembali kepada mukadimah. Contohnya bila kita belajar tentang adab, akhlak dalam setiap bab, bila kita belajar tu, kita akan rujuk balik ke dalam mukadimah. Adakah kita termasuk golongan pertama atau golongan kedua atau golongan ketiga? Itu kaedah dia. Sebab itu kena faham betul mukadimah ni. Lepas daripada tu kita cepat je lah nak. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.